Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam erti kata yang sebenar, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, tama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temannya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui ungkapan lidah kita, melalui ungkapan lisan kita sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima selama ini, yang tak terhitung oleh kita. Yang keduanya, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini hanya saja kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk salat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk menghubungkan ukhuwah sesama kita, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian kitab Bustadul Arifin, muka surat yang kedua, perenggan yang ketiga. Kita masih dalam bab muqaddimah muallif. Muqaddimah muallif, pengenalan oleh pengarang kitab ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Amma ba'du, adapun selepas itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Jadi tuan-tuan, tak dengar? Perkataan amma ba'du ini biasa kita dengar dalam khutbah. Maksud dia adapun selepas itu, bukan menjadi kewajipan ataupun salah satu rukun khutbah untuk menyebut perkataan amma ba'du. Tetapi alim ulama mengatakan bahawa selesai sahaja muqaddimah khutbah, afdal sekiranya disebut perkataan amma ba'du. Jadi amma ba'du maksudnya adapun selepas daripada itu. Rukun dua khutbah yang paling utama, pertamanya
segala puji-pujian bagi Allah, alhamdulillah. Kita sebagai pendengar khutbah, bila kita menunaikan solat Jumaat, di antara perkara yang wajib kita faham adalah berkaitan dengan rukun dua khutbah. Sekiranya khutbah tidak cukup dengan rukun dua khutbah, solat Jumaat kita terbatal dengan sendirinya. Jadi rukun dua khutbah yang pertama, alhamdulillah. Kena ada perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah, panjang pun tak apa, pendek pun tak apa, paling kurang alhamdulillah. Yang keduanya bersyahadah. Khatib tu kena bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling kurang. Panjang ikutlah macam mana apa khatib bersyahadah. Yang ketiganya berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Selepas tu kebiasaannya khatib akan sebut amma ba'du. Amma ba'du. Perkataan amma ba'du pun berlaku perbezaan pandangan di kalangan alim ulama fiqh. Ada yang mengatakan perlu disebut amma ba'du, tu kena sebut. Wallahu a'lam. Jadi kebiasaannya kalau saya berdasarkan apa yang saya mengaji, kena sebut amma ba'du fa ya ibadallah. Tapi tak menjadi satu kesalahan bila khatib amma ba'd, tak ada masalah. Jangan tuan-tuan kata tak cukup dua rukun khutbah pula. Kerana amma ba'du ni istilah sahaja. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah kena sebut juga. Kerana peringatan yang paling penting semasa khutbah adalah ittaqullah haqqa tuqatih walau tamutunna illa wa antum muslimun. Itu paling kurang. Itu di antara rukun dua khutbah. Dan seterusnya dalam dua khutbah itu wajib ada bacaan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya dalam teks khutbah Jumaat yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, kebiasaannya dalam setiap khutbah itu ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya khutbah yang pertama, paling kurang ayat Al-Quran. Jadi baru ini, sebab itu khatib kena faham sungguh-sungguh. Baru ini ada kesilapan dalam teks khutbah Jumaat kita. Ada salah satu minggu tu terlupa selawat. Tidak ada dalam teks itu selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak ada. Jadi kalau khatib dia ikut sebiji-sebiji teks khutbah tu, maksudnya khutbah Jumaat itu tidak sah, dan seterusnya solat Jumaat pun tidak sah. Alhamdulillah min zalik. Jadi kena faham, kena faham. Dan satu lagi rukun dua khutbah adalah doa kepada umat Islam keseluruhannya. Paling kurang Allahumma ighfir lahu warham, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Paling kurang. Lepas tu nak campur dengan doa dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan banyak juga doa-doa di dalam teks khutbah Jumaat kita adalah ayat Al-Quran. Contohnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu ayat Al-Quran. Jadi sekiranya khatib terlupa baca ayat Al-Quran, jadi makmum kita yang dengar di bawah ni kena faham. Bila dia baca doa, sebahagian doa itu adalah ayat Al-Quran. Dia telah memenuhi rukun dua khutbah. Begitu juga perkataan ittaqullah. Kadang-kadang khatib terlupa. Rupa-rupanya di dalam ayat Al-Quran itu ada perkataan ittaqullah, yang maksudnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang selawat juga khatib terlupa. Tapi bila kita tengok bila ayat Al-Quran dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
ia telah memenuhi rukun 2 khutbah. No? Jadi kita kena faham benda tu, no? Amma ba'du, adapun selepas itu maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan. Kebanyakan umat Islam hari ini, kebanyakannya, termasuk anak-anak kita, anak remaja kita, anak-anak yang sekolah di sekolah rendah pun tahu dan faham bahawa penghujung karier kita, survival kita di atas dunia ini adalah kematian. Itu untuk manusia, itu untuk makhluk yang mempunyai nyawa. Ujung kehidupan kita di atas dunia ini adalah kematian. Budak-budak sekolah pun dah tahu dah. Dan kita sebut dalam, Imam Nawawi sebut dalam kitab Bustanul Arifin, penghujung dunia ini adalah kebinasaan, kehancuran. Kiamat akan berlaku. Jadi tuan-tuan, banyak ayat Quran menjadi dalil kepada kita bahawa dunia akan kiamat. Dan bila kita osek isi kandungan Al-Quran, rupa-rupanya bukan setakat orang Islam sahaja tahu, faham, sedang bahawa makhluk di atas dunia ini akan hancur di penghujungnya, akan mati di penghujungnya, alam ini akan musnah segala-galanya. Rupa-rupanya bila kita kaji ayat Al-Quran, orang bukan Islam pun tahu bahawa penghujung dunia ini adalah kehancuran. Akan wujud satu alam baru. Orang bukan Islam pun tahu. Kita tanya orang Hindu tahu bahawa satu hari nanti akan wujud hari kebangkitan semula. Mereka tahu. Orang yang buat baik di atas dunia ini akan jadi burung. Akan jadi burung terbang melayang di udara. Orang yang buat buruk, yang buat dosa di atas dunia ini, setelah kematian dibangunkan, dibangkitkan semula, dia akan jadi, contohnya yang saya pernah bertanya sendiri kepada orang Hindu, akan jadi katak puru, dia kata. Akan jadi katak. Akan jadi katak puru, dia kata. Maksudnya, mereka tu dari segi kepercayaan mereka bahawa dunia ini akan hancur, kemudian wujud satu alam lain, mereka pun tahu dan mereka pun percaya benda itu. Tapi akidah mereka tidak sama dengan akidah kita. Allah sebut di dalam Al-Quran, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat." Ayat Al-Quran surah 29, surah berapa? Juzuk yang ke-29 dengan juzuk yang ke-30 kebanyakannya adalah berkaitan dengan cerita hari kiamat. Surah Al-Infitar, "Idzas samaa'u fatarat." Apabila langit runtuh, wa idzal kawakibu intatharat, apabila bintang-bintang bertaburan di atas permukaan muka bumi, wa idzal biharu fujirat, apabila ombak lautan masuk ke daratan. Ini semua tanda-tanda bukti, dalil kepada kita bahawa penghujung dunia ini adalah kemusnahan. Saintis pun buat kajian. Saintis pun buat kajian daripada peristiwa Big Bang. Dia berkata letupan besar akan berlaku. Letupan besar akan berlaku suatu hari nanti. Maksudnya kiamat. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Kubur-kubur akan terbongkar dengan sendirinya. Wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita memahami tujuan kehidupan kita di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di atas dunia ini, kita kena faham kita perlu menyiapkan diri untuk kehidupan yang kekal abadi nanti. Kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar. Jadi Imam Nawawi sebut di dalam kitab ini, dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan, bukan negeri yang kekal. Iaitulah negeri tempat kita menyeberang sahaja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Dunia juga negeri yang fana, bukan negeri yang baqa. Tuan-tuan, Imam Nawawi ini tuan, dia kalau kita boleh gelar hari ini adalah psikologis Islam.
pakar psikologi. Pakar psikologi. Dunia ini baru, dunia ini fana, kata apa namanya? Dunia ini tempat kehidupan kita sementara waktu saja. Seolah-olah orang kata ayam yang lekat di hujung jari, bila kita celup jari kita dalam ayam, dekat tu saja. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqnaka halu'a. Aku jadikan engkau Muhammad dalam keadaan halu'a, keluh kesah. Keluh kesah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khuliqal insan min ajal. Dijadikan manusia itu ajal. Ajal ini gopo-gopo. Dan dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan manusia untuk hidup di atas dunia ini dalam keadaan kabad. Kabad apa dia? Dalam keadaan bermasalah. Jadi tuan-tuan, hidup di atas dunia ini kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah. Dijadikan manusia itu dalam keadaan keluh kesah, dijadikan manusia itu dalam keadaan gopoh-gopoh, dijadikan manusia itu kabar, iaitu kita akan berhadapan dengan macam-macam penghalang hidup kita. Jadi psikologis Islam, antaranya Imam Nawawi sendiri kata, bila dia tengok ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan dijadikan manusia itu penuh dengan masalah kehidupan di atas dunia ini, dia buat kajian macam mana nak bagi manusia, khususnya umat Islam, supaya berjaya dunia akhirat. Jadi di antara dalam kitab yang lain, Imam Nawawi mengatakan bahawa hidup itu tak lari daripada masalah. Hidup ini dah sinonim dengan masalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Kita ada masalah dengan isteri kita, kita ada masalah dengan suami kita, kita ada masalah diri kita sendiri, kita ada macam-macam masalah, kita ada masalah kewangan, kita ada masalah hutang piutang, kita ada masalah penyakit berengkeh-rengkeh, kita ada masalah penyakit apa? Penyakit amin. Kan? Kita ada masalah penyakit hati. Ni kita ada masalah penyakit hati. Macam-macam. Kita ada masalah di tempat kerja. Kita ada masalah dengan jiran tetangga. Kan? Lu suruh dia pergi masjid, dia pula pergi masjid, dia tak pergi juga. Kita rasa macam bersalah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat Al-Quran dan banyak hadis di hadapan kita, kita tak boleh lari daripada masalah. Masalah ini adalah fitrah. Dan psikologis Islam, Imam Nawawi mengatakan, untuk kita berpandangan positif untuk masa hadapan kita, dunia akhirat, ubah istilah masalah itu kepada ujian. Ubah istilah masalah yang kita hadapi setiap hari, setiap masa, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita ini, ubah perkataan masalah itu kepada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita duk kata masalah tak boleh selesai, masalah tak boleh selesai, memang kalau masalah memang dia tidak ada full stop. Tetapi kalau ujian daripada Allah, ada full stop dia. Allahu Akbar. Hebat tak? Inilah yang dikatakan psikologis. Dia fikir mengenai jiwa manusia, diri manusia. Macam mana nak bagi manusia sedang tidak lupa tujuan kehidupan sebenar di atas dunia. Sampai ke tahap macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Ubah pengertian ataupun perkataan masalah yang dikatakan wujud dalam kehidupan kita, fitrah dalam kehidupan kita, kepada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ujian maksudnya orang putih kata can come can go. Ujian kan, imtihan, ujian periksa SPM, PMR, UPSR,
Habis Faisal dapat keputusan, selesai, habis satu. Main PMR pula, lah ni tak panggil dah PMR, panggil apa? PT3. PT3 tu apa dia? Tak tahu lah. Pergi PT3. PT3. Habis PT3, habis. Itu ujian. Maksudnya ujian ni dia main, dia pi. Main PMR, main PT3, dia main dekat kita, dia main dalam hidup anak-anak kita, lepas tu dia pi. Main SPM. Habis selesai SPM, dia pi. Maksud ini ujian. Jadi alim ulama mengatakan, kita olah untuk bagi positifnya hidup kita di atas dunia ini daripada masalah yang digembar-gembur sebagai begitu negatif. Masalah negatif. Yang disebut masalah ni memang negatif. Ubah jadi positif. Jadi positif, ubah jadi ujian, maksudnya positif. InsyaAllah kita boleh olah masalah yang telah menjadi ujian dalam kehidupan kita untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim ulama mengatakan, saya suka baca kitab Imam Nawawi ini, antaranya dia mengatakan bahawa hilang ujian adalah melalui kematian. Kerehatan yang sebenar adalah setelah kematian. Faham tak? Kerehatan yang sebenar adalah setelah kematian. Itu rehat sebenar. Antara masalah ataupun ujian di atas dunia ini, kita antaranya dalam kitab ini disebut, kita berhadapan dengan ujian daripada masyarakat berkaitan dengan diri kita, ujian kewangan, ujian hutang, ujian kerja yang terlalu banyak, ujian bos tidak bagi perhatian. Yang ni kalau kerja pejabat ke, kerja di kilang ke, kalau kerja sendiri, diri sendiri bos. Anak buah pula duk marah dekat kita. Macam saya ada pejabat, kerja saya 30 orang. Saya ada pejabat keluar, partner saya 4 orang, 4 orang masukkan diri saya. Saya bagi tugas. Saya ketua. Partner saya seorang lagi bahagian pentadbiran, seorang lagi bahagian marketing, seorang lagi bahagian pergi mahkamah, seorang lagi bahagian saya sendiri bahagian jual beli rumah. Kita bagi tugas. Jadi staff macam tu juga. Sebelum nak report kat saya, kena report kepada ada partner saya yang bertugas bahagian pentadbiran, bahagian akaun apa semua, kepada lawyer yang bahagian pentadbiran dan akaun kewangan apa semua. Kadang-kadang mereka tak selesa dengan bos mereka tu, mereka terus nak langkau bos mereka tu terus kepada kita ni yang utama ni, kan? Jadi itulah orang kata kencang-kencang kehidupan kita bila kita bekerja makan gaji dengan orang. Masalah kerja ataupun ujian kerja yang terlalu banyak, bos yang tidak perhatian, rakan sekerja yang tidak bagi kerjasama. Itu ada juga. Kita ada ujian daripada ibu bapa, mak pak kita ni. Ujian daripada anak-anak, ujian diri sendiri, antaranya kita tak ada keyakinan diri. Kadang-kadang main rasa malas penyegar. Ni ujian. Kita kadang-kadang kita rasa masa tak cukup. Masa tak cukup, 24 jam tak cukup. Yang ni sebenarnya ujian, bukannya masalah. Kadang-kadang ujian dalam diri kita sendiri. Dalam proses kita nak memperbatui diri kita, mentarbiah diri kita, nak rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang perangai lama tu duk ada lagi. Apa dia? Panas barat. Romai. Mana tu ada lagi. Hasad dengki, iri hati, riak, ta'ajub, takabur, Allah Akbar, ni semua penyakit hati. Celah-celah tu main penyakit fizikal pula dah. Pergi cek-cek di hospital, rupa-rupanya ada penyakit jantung. Allah Akbar, dah rasa frust. Ini dunia berat. Ini semua dunia. Jadi ini semua olah daripada masalah menjadi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena olah, kena ubah istilah tu menjadi ujian daripada Allah. Kita sakit jantung,
Berangkai dah ni daripada jantung pergi buah pinggang. Lepas tu main kencing manis. Celah-celah tu pula dah apa? Angin lah. Dia pergi mengurut sebulan 2 kali. Dia pergi mengurut sebulan 2 kali. Kan tukang urut dia kata ni penyakit angin ni. Kena makan halia dengan bawang putih banyak. Dia kata macam tu. Kita pun ketiak beli tu dia kilo-kilo halia dengan bawang putih di rumah. Kan dengan tujuan nak buang angin tu. Nak buang angin. Jadi yang ni semua ujian daripada Allah, bertepatan dengan pengertian dunia itu sendiri. Jadi kerana dunia ini penghujungnya adalah kebinasaan. Dunia penghujungnya adalah kebinasaan. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Jumhur ulama mengatakan dunia akan binasa. Tidak ada alim ulama mengatakan dunia ini akan kekal selama-lamanya. Jumhur ulama, kebanyakannya alim ulama termasuk orang bukan Islam mengatakan bahawa dunia ini akan binasa, akan hancur di penghujungnya. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Macam saya sebut tadi, semua orang dah tahu dunia ni fana, dunia ni baharu, dunia ni akan hancur, dunia ini akan binasa. Sama ada mereka orang yang berilmu atau tidak. Orang yang tak ada ilmu, macam saya sebut tadi, budak-budak kecil pun tahu bahawa dunia ini akan hancur. Sama ada mereka itu orang kaya atau miskin. Kaya miskin tahu. Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhnya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alim ulama mengatakan kalau buat cerita kisah kaitan dengan ataupun tajuk berkaitan dengan dunia nak kiamat ini, tak payah bawa dalil banyak-banyak lah. Kebanyakannya semua dah tahu lah. Macam mana siang yang telah terang. Dia bagi dia. Macam mana siang yang tak payah bawa dalil yang mengatakan memang siang itu cerah dan terang. Wallahualam, bapak-bapak ni ada seorang saintis mengatakan dalam bulan 12 ini, dalam bulan 12 ini akan berlaku 4 ke 6 hari dunia bergelap. Saya pernah cerita dah, tak silap. Tak cerita lagi. Saintis mengatakan, ada saintis, dia kata siang akan jadi gelap dalam bulan 12 ini. Kita dah tunggu. Okay. Bagi kita tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Kalau dunia satu hari nanti akan kiamat dan petunjuk-petunjuk di hadapan kita melalui kejadian tsunami dan sebagainya, puting beliung berlaku. Baru ni berlaku lagi puting beliung di kampung Tengku Husin di mana lah? Di Kuala Lumpur. Baru ni di Pendang berlaku, di Kelang berlaku, di baru ni Nasari 2 hari ni berlaku. Ada orang ambil video, orang perempuan suri rumah, rumah dia bumbung dah melayang dah. Lepas tu bumbung tu duduk terbang di udara tu. Dia ambil sambil duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nak ambil video. Video tu dia hantar dalam Facebook, dalam internet. Jadi ini semua petanda-tanda, tanda-tanda bahawa dunia akan kiamat suatu hari nanti. Jadi walaupun begitu tuan-tuan, ada juga di kalangan manusia-manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia rasa dia masih mengatakan ataupun dia rasa tak cukup dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa satu hari nanti akan berlakunya kiamat yang boleh mengubah hidup dia. Jadi di dalam sebuah syair Arab ada disebutkan, walaisa yasihu fil asma'i syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili.
Artinya dan sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima. Jikalau seandainya mengatakan hari siang pun masih memerlukan keterangan. Ini yang saya sebut tadi ni. Untuk manusia yang sombong ni, tak payah cerita apa lah kat mereka ni. Dia pun masih dia kata, mana dalil yang menunjukkan hari siang itu cerah dan terang. Orang macam ni dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak tuan? Dia masih mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau sembahyang. Dia tak mau melakukan orang kata amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak mau melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh buat. Apa yang Nabi larang, apa yang Allah larang dia buat. Lalu dia menimbulkan perkara-perkara yang sengaja untuk mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Orang macam ni orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri dia ada penyakit. Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna kata penyakit yang paling besar yang menyebabkan dia mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyakit hati. We cannot deny. Kita tidak boleh nafikan. Orang yang cakap banyak mempertikaikan orang buat baik, mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, mempertikaikan ayat Al-Quran, mempertikaikan program-program projek yang baik yang dilaksanakan oleh masjid-masjid. Orang macam ni ada penyakit hati. Tuan-tuan, Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna kata, penyakit hati ini hanya boleh diubati dengan satu. Ubat kepada penyakit hati ini adalah Al-Quran. Makanan kepada penyakit hati ini adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Seorang accountant nama dia Dr. Syafi'i. Anak 13 orang. Lalu ni dia berceramah di mana tempat. Dr. Syafi'i apa nama dia saya ingat. Dia accountant. Dia ni accountant, ada firma accountant sendiri. Dr. Syafi'i namanya. Dia mula mengenali Al-Quran pada ketika umur 25 tahun. Maksudnya sebelum tu, tengok latar belakang dia, kehidupan dia lara, jauh daripada amalan agama. Dia mula mengenali Al-Quran umur 25 tahun. Dan dia hafal Al-Quran selesai 30 juzuk. Dia alami Al-Hafiz. Walaupun dia seorang accountant, dia hafal Al-Quran 30 juzuk pada umur 30 tahun. Dalam masa 5 tahun tuan, dia boleh hafal Quran. Allahu Akbar. Saya bila ingat yang cerita dekat saya pun isteri saya, dia duk baca buku Dr. Syafi'i tu. Saya rasa macam nak cakap muka. Rasa macam nak cakap muka. Hang tu mengaji pondok, masuk mesti Islam, mengaji sekolah madrasah Al-Masyhur lah apa semua, tak boleh hafal Quran. Boleh hafal Quran, lupa pula. Kata sendiri. Hafal hadis 40 boleh lupa. Yang ingat hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Drop my water face. Jatuh air muka saya. Bila isteri saya beritahu, bila umur 30 tahun boleh hafal Quran, mula mengenali Al-Quran pada ketika berumur 25 tahun, masa itu mengaji di belah Amerika, di belah Barat. Allahu Akbar. Hari ini anak dia 13 tahun, semua Al-Hafiz. Sampai ke tahap macam tu. Betul. Jadi bila kita tengok dalam permasalahan umat Islam hari ini, berpunca daripada penyakit hati yang merupakan ibu segala anggota tubuh badan kita. Ubat dia Al-Quran, full stop. Tak payah makan ubat-ubat yang lain apa semua, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 ke apa ke, radik ke apa ke, bukan. Yang tu cerita lain. Yang tu ubat fizikal. Ni ubat penyakit hati ini adalah Al-Quran. Kalau orang kata
Nabi Sulaiman, apa mukjizat besar dia? Dia boleh arahkan apa? Dia boleh arahkan angin dan jin dan juga makhluk-makhluk apa pokok-pokok dan sebagainya. Dia boleh arahkan ikut cakap dia. Itu mukjizat besar kepada Nabi Sulaiman. Kepada Nabi Isa, apa mukjizat besar kepada Nabi Isa? Boleh ubati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala penyakit buta dan sopak. Kan? Apa mukjizat besar kepada Nabi Daud? Apa pula? Boleh cairkan besi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangannya. Itu mukjizat besar kepada nabi-nabi. Apa mukjizat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan adalah Al-Quran. Khatimun Nabi, penutup segala nabi. Mukjizat ini lebih besar daripada mukjizat-mukjizat kepada nabi-nabi sebelum itu. Kita tak sempat hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, masa sebab. Allahu Akbar. Kita tak boleh hidup sezaman. Kita tak pernah hidup sezaman dengan Zaid bin Sabit. Allahu Akbar. Zaid bin Sabit mengaji bahasa Yahudi 15 hari atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaji bahasa Suryani dan Ibrani, bahasa Yahudi ya. Nabi suruh Zaid bin Sabit yang merupakan penulis ayat Al-Quran. Zaid kena mengaji tulisan ataupun bahasa orang lain. Dia kurun dalam masa 17 hari ya. Dia boleh baca dan faham tulisan Hebrew ataupun Ibrani. Allahu Akbar. Ini orang kata sahabat-sahabat, kita tak pernah berjumpa dengan sahabat. Kita tak berjumpa dengan tabi'in, dengan ulama-ulama khalaf, ulama-ulama seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Apatah lagi ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Hanafi sendiri, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ini semua ulama-ulama salaf yang hidup yang kata dalam lingkungan sebelum 400 tahun ataupun 300 tahun daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadapan kita hari ini adalah Al-Quran. Sebab apa kita buat halai-balai dengan Al-Quran? Sebab apa kita tak membaca Al-Quran yang merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi baru-baru ni saya update dalam satu tulisan saya dalam Facebook. Saya tulis orang putih. One day, one juzuk. Allahu Akbar. Satu hari kena baca Al-Quran, satu juzuk. Allah. One day, one juzuk. One day, one juzuk. Ringkasannya ODOJ, O-D-O-J. Saya sebenarnya bawa balik daripada Singapura yang seminggu ni. Saya pergi Singapura seminggu juga, lebih kurang 4-5 hari duduk di sana. Lepas di sana, Allah Akbar. Saya jumpa dengan ustaz di sana. Antaranya main perkataan itulah, one day, one juzuk kena baca Al-Quran. Kemudian benda penting dalam hidup kita, kita kena mengaji. Saya tulis di situ, selain daripada kita mentelaah bertalaki dengan alim ulama, dengan ustaz-ustaz kita kena baca kitab-kitab atau membaca buku. Seboleh-bolehnya 1 bulan 1 buku kena habis. One book, one month. Ringkasannya bobong. One book, one month. Lepas tu paling kurang kita kena menada kitab 1 hari 5 minit. Kuliah 5 minit. Ringkasannya kuliah. Ni di Indonesia, di Singapura banyak singkatan-singkatan. ODOJ tambah obong tambah kuliah jadi kuntum khaira ummah in action. Faham tak kan? ODOJ one day one juzuk baca Quran. Kampung one book one month, sebulan 1 buku kita habis khatam. Bacalah buku apa. Kemudian setiap hari kuliah 5 minit. Maksudnya ada penerangan, ada input daripada tok guru, daripada ustaz. Kena masuk juga dalam fikiran kita. InsyaAllah kita akan jadi umat yang terbaik. Kita merasai bahawa kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan ilmu. Kita merasai bahawa kita memerlukan
tarbiyah, penerangan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam kuliah atau kuliah ini namanya. Kita memerlukan ilmu dunia. Sebab tu saya sebut one book one mind. Kena ada dua. Kena ada. Dan pada masa yang sama Al-Quran, one day one juz. Sebulan khatam. Sebulan khatam. Allahu Akbar. Jangan tunggu hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Habis bulan Ramadan tinggal kita buat macam tu Al-Quran. Paling kurang tak boleh one day one juz. One day one page. Satu muka surat takkan tak boleh pun. Satu muka surat Al-Quran satu hari. Bagi saya yang ni wajib boleh. Saya teringat lagi nakib usrah saya di universiti dulu. Saya panggil dia Abang Lan lah. Abang Lan. Dia pesan dia macam mana dia, masa saya nak keluar daripada universiti tu, dia pesan sangat-sangat kata. Saya pun macam mana pun di atas dunia ni satu hari mesti baca, wajib baca Al-Quran paling kurang satu muka. Dan dia bagi masa dekat saya, masa yang paling sesuai, tak sibuk apa pun adalah sama ada sebelum subuh ataupun selepas subuh. Yang tu masa yang orang kata tak sibuk. Betul tak? Kalau subuh pukul 8, tak tahu nak bang. Yang tu tak tepi lah. Tak payah bersembang dah bab tu. Orang macam tu subuh pukul 8 ataupun tak semayang tu, yang tu tak tepi dah. Bukannya orang yang cuba memperbaiki diri ataupun cuba memperbaiki hati dia. Jadi tuan-tuan, kita kena baca Al-Quran setiap hari untuk kita bertimbang rasa, boleh terima teguran daripada orang, boleh terima peringatan daripada orang lain, sentiasa merasai bahawa diri ini adalah hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti aku akan mati, aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan aku di atas dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dibangkitkan di padang mahsyar, aku akan berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil. Tidak ada kelebihan dalam diri aku kecuali aku ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak masuk syurga. Itu saudara. Apabila keadaan dunia seperti yang telah kita katakan, maka telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim amaran supaya kita jangan leka dengannya, jangan cuai dengannya, jangan termakan dengan suasana kehidupan dunia, jangan menjadi hamba kepada dunia. Allahu Akbar. Alim ulama kata apa? Akhirat letak dalam hati, dunia letak dekat tangan. Ya, akhirat letak dalam hati, dunia letak dekat tangan. Jangan dunia pun letak dekat hati. Akhirat pula pergi letak dekat tangan. Maksudnya dunia ni bila-bila masa pun saja boleh dilepaskan. Tak tahu mana, bersifat sementara saja dalam kehidupan kita. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur sehingga sudah tidak dapat dihinggakan. Habis cerita dah. Dalil cukup mengatakan bahawa dunia adalah sementara sahaja. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli-ahli hikmah. Macam mana saya sebut tadi. Dunia pada tangan sahaja, akhirat dalam hati. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia ini, dan mereka lah orang yang paling sempurna akalnya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin saya dah cerita dah sedikit sebanyak berkaitan dengan zuhud. Zuhud ini orang yang memahami tujuan kehidupan di atas dunia ini zuhud. Zuhud dia faham tujuan kehidupan di atas dunia ini. Apa tujuan survival di atas dunia ini? Ini zuhud.
Bukan bermaksud zuhud itu pakai baju koyak apa semua, pakai baju selekeh lah apa semua, pakai serban penuh dengan tiklat lah apa semua. Tak, yang itu tidak. Zuhud diceritakan wallahu alam, saya pernah cerita dari sini bagaimana seorang pemimpin, seorang ketua negeri di zaman dahulu, dia bersifat zuhud dengan keadaan dia. Dia memerintah, dia mempunyai kuda yang mahal harga dia. Dia pakai baju mahal-mahal, meleret, jubah meleret. Dia pakai serban besar. Jadi rakyat tertanya-tanya, kan, sama ada pemimpin ni zuhud ataupun tidak. Lalu dia pun bertanya kepada seorang orang alim di situ. Alim yang duduk di bawah pemerintahan, pemimpin yang zuhud ini, yang zahid ini. Lalu ulama ni kata, jangan salah faham mengenai pengertian zuhud. Inilah zuhud yang sebenar. Apa pemimpin buat, pemimpin yang ada di hadapan anda semua, seperti mana dia berpakaian, dia mempunyai kenderaan yang baik dan sebagainya, itulah zuhud. Itulah zuhud. Dia tidak membenar lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak supaya kita faham maksud zuhud yang sebenar. Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia, kita masih berbincang pasal dunia ni. Jadi Imam Nawawi dia ambil perkataan syair ataupun lagu Arab, qasidah Arab. Bila sebut qasidah ni tuan-tuan, saya nak sentuh sikit lah. Lah ni musim cuti sekolah, kenduri banyak. Saya duk risau lah ni, kenduri kita lah ni, dia main balik cara zaman jahiliah dulu. Perkara haram ada dalam kenduri kenara yang kita buat. Sedih tak tuan-tuan? Dulu dah tak ada dah. Peringkat mula-mula, kalau umur saya lah, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 75, 78, tahun 80-an. Masa tu dah main dah satu fenomena baru, satu orang kata ilmu sampai kepada seluruh masyarakat bahawa bersanding haram. Ya. Tapi lagi main balik. Main balik walaupun elok dah, nanti perempuan dah bertudung, pakai orang kata handsock lah apa semua, pakai stokin apa semua, tapi bersanding itu ada lagi. Allahu Akbar. Saya nak kena selit sikit benda ni dalam suasana cuti sekolah banyak kenduri. Kebetulan 2-3 hari lepas saya ada kuliah di satu tempat menggunakan kitab Baharul Mazi, bab kenduri kendara. Bab munakahat, kebetulan tajuk memasyhurkan perkahwinan. Memasyhurkan perkahwinan. Tuan-tuan, ada pernikahan yang tak perlu dimasyhurkan, yang tak perlu diisytiharkan. Disebut dalam kitab Baharul Mazi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi bawa cerita, bawa dalil-dalil hadis yang muktabar. Permasyhuran pernikahan terbahagi kepada dua macam. Satu cara tersembunyi, satu cara terang-terang, kena masyhur, kena isytihar. Cara tersembunyi iaitu pernikahan yang melibatkan penzina. Orang yang berzina tak payah buat kenduri. Sembunyi lebih bagus, lebih afdal. Disebut dalam kitab Baharul Mazi, ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza nikah halal dan nikah haram. Saya tak ingat matan hadis tu, disebut dalam kitab Baharul Mazi. Beza nikah halal dan nikah haram dari segi permasyhuran, dari segi pengisytiharan, dari segi kenduri kenara adalah rebana ataupun pukulan gendang mengisytiharkan perkahwinan ataupun satu-satu pernikahan. Faham tak tuan-tuan? Berdasarkan hadis ini, untuk nikah halal iaitu pasangan yang dara dan teruna kena isytihar. Bagi
Yang berzina tak payah buat kenduri penara. Biarlah masa yang akan menentukan. Masyarakat akan mengetahui. Biar 10 tahun lepas tu 20 tahun penentu senyap macam tu sahaja. Kita tak boleh buka aib orang yang telah melakukan perzinahan. Yang tu hak mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu hak Allah, hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut hukum Islam, mereka kena hudud. Mereka kena hudud. Selesai hukum hudud, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila masuk bab kenduri penara ni, saya nak pesan kepada saya, keluarga saya dan juga semua tuan-tuan. Pertamanya, tuan-tuan, kena betul niat kita buat kenduri itu untuk apa. Ingat no? Kena betul niat kita buat kenduri perkahwinan, pernikahan anak kita tu untuk apa. Yang pertamanya tujuan dia tuan-tuan untuk isytiar bahawa anak kita ni dah berkahwin, dah bernikah. Yang tu. Jangan siapa-siapa. Yang keduanya, jangan siapa-siapa pun kacau dah. Anakku ni dah ada suami dia, dah ada isteri dia. Itu tujuan utama. Dan kita buat kenduri itu adalah untuk mengikuti arahan ataupun cadangan ataupun ikutan yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita nak buat, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kena ingat betul niat kita bila buat kenduri. Yang keduanya kena buang perasaan nak menandingi orang lain. Buat kenduri nak menandingi orang lain. Orang lain 2 ekor kerbau, kita nak buat 4 ekor kerbau. Silap-silap jadi 4 kerbau. Kerbau apa ni? Apa dah? Berbalak kerbau lah. Kan? Jangan ada unsur-unsur nak menandingi orang lain. Yang tu lari ni tak dapat pahala, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi dia. Habis. Kadang-kadang kita tak tahu mana isteri kita pula ada cucu. Kadang-kadang isteri tak tahu mana suami pula ada cucu. Oi, tak boleh ni jiran kita buat kenduri. Set pelamin saja 15,000. Takkan kita yang kita abang kerja kerjaan gaji 7-8 ribu, saya mengajar sekolah menengah 5-6 ribu. Jiran kita ni kerja kilang, dia buat set pelamin 15 ribu, takkan kita tak boleh. Tu dia tuan-tuan. Habis defeat the purpose orang putih kata. Lari matlamat, lari niat, tak dapat apa. Silap-silap tujuan nak cari pahala, dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, segala rugi. Dah duit habis 20 ribu, 30 ribu. Jadi kena buang perasaan sombong, riak, ta'ajub, takabur. Saya dah sebutlah sebelum ini, dalam hidup kita ini kena ada 3 benda: takhalli, tahalli, tajalli. Nak sembahyang pun kena ada takhalli, tahalli dan tajalli. Kosongkan, isikan, sempurnakan. Kosongkan daripada sifat-sifat mazmumah, isikan dengan sifat-sifat mahmudah, sempurnakan. Kalau kita nak sembahyang, sempurnakan sembahyang kita, khusyuk lillahi ta'ala. Baru ni ada orang tanya, Ustaz, berhenti sahabat kenduri, saya sambung balik. Baru ni ada orang tanya pasal ni duduk tahiyat akhir. Tanya saya. Kita mengajar, kebetulan saya mengajar bab undang-undang jenayah Islam, qanun jinai al-Islam, tapi tanya soalan bab fiqh. Tapi kita layan lah. Saya kata saya layan setakat mana yang saya tahu. Dia pun tanya ni ustaz. Dia buat contoh ustaz. Kadang-kadang saya sembahyang. Saya duduk tahiyat akhir. Yang duduk tu orang panggil duduk tawarruk. Tidak duduk tawarruk, duduk punggung atas lantai, kaki kiri itu selip bawah kaki kanan. Yang tu orang panggil duduk tawarruk. Bila saya sembahyang, duduk masa duduk tahiyat akhir, orang sebelah saya, dia duduk memang duduk tahiyat masa tu dah tahiyat akhir, tapi dia duduk macam tahiyat awal. Orang panggil duduk iftirash. Saya ingat dia masbung. Rupa-rupanya dia tak masbung. Dia memang bagi salam sama dengan saya. Saya duduk tahiyat akhir tawarruk, dia duduk tahiyat akhir tapi duduk macam tahiyat awal, duduk iftirash. Tapi dia bagi salam.
Jadi saya macam rasa dia ni, masa saya duduk tahiyat akhir tu, ya, saya rasa macam dia tak tahu ataupun dia sombong. Ni, dia buat satu soalan macam berlaku perdebatan ataupun kisah. Dia kata sama ada dia ni dia tak tahu ataupun dia sombong, dia dapat ilmu baru, dia duk rasa saya tak tahu. Dia duk bermain dalam hati dia. Faham tak tuan-tuan? Ini saya nak bagi contoh bab hati. Kemudian dia kata pula, saya duduk tahiyat akhir tapi saya duduk macam tahiyat awal, duduk iftiraj. Sebelah saya duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir. Saya mengaji, saya rasa duduk macam tahiyat awal pun boleh, duduk iftiraj pun boleh masa nak bagi tahiyat akhir, nak bagi salam tahiyat akhir. Kerana yang ni ada dalam mazhab, 4 mazhab. Jadi saya bermain dalam hati saya, maksudnya orang di sebelah saya ni dia tak tahu. Jadi masih duduk macam tahiyat akhir, duduk tawarruk. Dia tanya soalan macam tu kat saya. Saya kata ini. Oh ni, macam mana nak jawab ni? Pas saya duduk duduk iftiraj dengan duduk tawarruk. Tuan-tuan faham tak apa yang saya sebut ni? Tuan-tuan? Duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir, duduk iftiraj macam tahiyat awal. Duduk punggung di atas, kaki kiri itu panggil duduk iftiraj. Okey. Saya kata mengikut pandangan masih dalam kelompok 4 mazhab. Masih dalam kelompok 4 mazhab. Tuan-tuan kena terima perbezaan pandangan. Mengikut pandangan mazhab Hambali, duduk iftiraj seperti mana duduk tahiyat awal, boleh untuk memberi salam terus, terutamanya untuk sembahyang 2 rakaat sahaja. Itu mazhab Hambali. Faham? Jadi dan sebahagian ulama mazhab Hambali mengatakan untuk sembahyang 4 rakaat pun boleh duduk macam duduk iftiraj bagi salam. Jadi hari ini kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang kita duduk apa semua tempat sempit, tambah-tambah di Mekah lah apa semua tu, tak ada masalah sebenarnya benda ni. Jangan jadi benda besar. Jangan jadi benda besar benda ni. Yang ni pun tuan-tuan kadang-kadang berlaku perdebatan, memperkecilkan orang lain, seolah-olah dia tu tak tahu apa. Sebenarnya boleh duduk macam duduk iftiraj masa tahiyat akhir, lalu memperlekehkan orang lain. Jadi tuan-tuan, kita jangan ada apa unsur-unsur memperlekehkan orang lain. Tambah-tambah bab fiqh ibadah ni, bab sembahyang, puasa, zakat, haji ni, ibadah khusus ini dia terbuka pada khilaf yang begitu luas. Khilaf yang begitu luas. Cuma disiplin mengaji dan juga beramal, afdal, lebih baik kita pegang satu-satu pegangan. Jangan campur aduk, jadi selera habis. Jadi selera habis. Yang ni pun orang tanya. Jadi saya jawab macam tu sajalah. Kalau tak komplit, saya beritahu kepada orang yang tanya tu, kena pergi tanya kepada ustaz-ustaz yang mengajar fiqh. Kena mengajar yang mengajar fiqh. Balik pada isu kenduri tu tuan-tuan. Buang perasaan sombong, riak, tak mau. Yang tu semua syirik. Tak mau. Tak mau ada dalam diri kita bila kita buat kenduri di rumah kita. Dan dianjurkan, disebut dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi merupakan ulama mazhab Syafi'i ini, berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjurkan supaya selain daripada kenduri itu kita kena buat, orang kata, doakan untuk kesejahteraan keturunan kita ataupun arwah kita yang dah meninggal, untuk nenek moyang kita. Dianjurkan. Boleh kita buat doa arwah. Boleh kita buat doa arwah, dianjurkan. Jadi saya pun duk tengok-tengok, cek balik adat kita hari ini, yang buat mesyuarat. Betul tak? Kita buat mesyuarat dulu kan sebelum
sebelum kenduri buat mesyuarat supaya tarikh kenduri, lepas tu menu kenduri apa dia ni yang gotong royong lah, yang mana yang guna catering apa semua tu, yang tu selesai dah, tak ada apa dah kan. Buat mesyuarat kadang-kadang sebelum tu hari nikah dengan hari kenduri, hari akad nikah dengan hari kenduri tak sama kan, 2-3 hari sebelum tu ataupun seminggu sebelum tu, dan tidak digalakkan banyak melebihi sebulan, dikatakan oleh ahli ulama, kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Perbezaan hari nikah dengan hari kenduri. Begitu juga tarikh bertunang dengan hari nikah. Jangan sampai bertahun-tahun, kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Apatah lagi hari ini, dalam suasana hari ini, budak-budak kita yang tak faham agama ni, bertunang tu seolah-olah lesen dah. Khitbah ataupun bertunang tu dikatakan seolah-olah lesen, boleh bawa mana tempat. Baru ni ada budak gila. Cari-cari tu ada di mana? Tu ada di mana? Di Bali sana. Setahun 2 tahun yang lalu sampai kes dekat kita, terjebak dalam perzinaan. Buat lagi belah-belah Bali juga. Tak mahu sebut lah tempat mana. Mana? Sampai keluar mana? Pumpang-pumpang kelih apa semua. Dekat permulaan tu mak dan ayah tak boleh terima. Akhirnya nasihat-nasihat boleh terima. Alhamdulillah. Anak tu dijaga oleh adik-beradik mereka. Mula-mula tu tak mau. Kira angkat parang lagi. Pak ni angkat parang nak bunuh anak ni yang terlibat dengan perzinahan. No? Jadi kenduri. Antaranya lagi yang perlu kita faham ialah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersanding. Saya minta sangat-sangat bersanding ni kita tasyabuh, kita menyerupai praktis amalan agama Yahudi. Bersanding tak dua orang ni, baru ni pergi kenduri. Yang buat kenduri tu cikgu tadi ke Islam pasti. Masuk perang, masuk dalam dewan, terus nampak set pelamin di atas. Yang mau ni, cikgu ni, Allah Ustaz nak buat macam mana ni semua, anak yang suruh, anak yang nak buat. Anak yang nak buat tapi nak kata apa? Mak tu cantik dah, itu semua dah. Kan sekian orang apa semua tu, ayah pun cantik dah, berbagai dah. Anak pun bertudung elok, tapi ada pelamin. Lepas tu main cerita, bukannya ada duit pun nak buat kenduri tu. Buat pinjaman dengan pinjaman personal loan bank raya. Buat pinjaman 15,000. Habis dekat set pelamin. Tanggung dosa pula. Allahu Akbar. Jadi nak elok tuan-tuan, alim ulama bagi panduan, nak elok daripada kita terjerumus dalam dosa, buat benda haram ketika kenduri kenaga ni, terutamanya kenduri kahwin, dan pada masa yang sama nak rapi keadaan semasa. Dia cadangkan tempat makan untuk apa? Untuk pengantin lelaki pengantin perempuan di situlah. Jangan letak dua kursi tu tak atas stage dalam dewan dua. Yang tu memang tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Tujuan riak. Nak jadi raja sehari tapi buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa makan tu makan. Masa tu nak pakai berbeza dengan orang lain, okey boleh, tak ada masalah. Nak buat kerih ada kerih betul ke, nak buat pedang ke, silakan, tak ada masalah. Baru ni saya pergi kenduri rumah Ustaz Ali Nasir. Dia buat anak dia 2 pasang kenduri, 2 pasang anak dia kahwin, nikah kan. Ramai lah. Dia tanya anak dia yang lelaki ni kerih betul ke? Kerih bulu saja. Dia pula betul. Kerih betul. Tak ada masalah nak pakai baju warna merah terang ke apa ke, nak tunjuk kata ni lah pengantin apa yang dah kahwin. Okey, siapa pun tak boleh kacau selepas ni. Okey, tak ada masalah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi bersanding tak boleh.
Duduk sekali meja makan, lepas tu pengantin duduk, lepas tu keluarga pengantin lelaki, keluarga pengantin perempuan makan sekali. Dan alim ulama mencadangkan satu lagi. Masa makan tu, makanan pengantin seboleh-bolehnya sama dengan orang ramai. Allahu Akbar. Boleh buat tak? Kalau tak mau bagi sama, makan jangan tunjuk kepada orang ramai. Itu alim ulama kata. Lihat, saya pun lepas-lepas dapat benda tu, kita pun kena mengaji juga. Tama-tama buat fiqh macam ni, balik cerita dekat isteri saya. Ini boleh kan ni? So anak kita nak kenuri ni, kita kena hidang makanan pengantin sama dengan orang ramai. Tu isteri kita kata, kalau nak bagi beza, kena makan dalam rumah. Itu je tak? Kan? Tidak, tak boleh. Alim ulama kata boleh menjejaskan, orang kata, perjalanan kenduri kendara kita dalam mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting saya nak peringat bab sanding. Bab sanding dan juga makan apa semua ni kena jaga sungguh-sungguh. Tak mau ada unsur-unsur yang boleh mendatangkan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akad nikah dalam masjid, ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memang boleh akad nikah dalam masjid. Walaupun sebahagian ulama, sebahagian ustaz-ustaz kita kata tiru macam amalan orang Kristian. Tidak. Tetapi saya jumpa hadis tu daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Bahrul Mazi. Tingkatan hadis itu hasan sahih. Hadis hasan sahih. Maksudnya bawa hadis sahih hasan. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh buat dalam masjid. Dan dalam satu hadis dikatakan untuk meraihkan, mengisytiharkan kenduri, boleh buat kenduri di masjid. Boleh pukul kompang, pukul rebana dalam masjid. Yang ni khilaf. Kerana hadis itu hasan gharib, jarang dengar. Yang ni khilaf. Begitu juga hari ini isu qasidah ya Hanana. Ya Hanana, akhirnya Allahu Akbar sampai satu tahap ada orang kata, ada orang kata Nabi turun main dalam program ya Hanana. Saya nak sembang bab ni pun, nak bincang lanjut pun macam-macam. Kadang-kadang berlaku perdebatan yang panas di kalangan ustaz-ustaz kita. Dah kali keluar gelap habis ni pandangan Wahabi, ni pandangan Salafi. Allahu Akbar. Jadi seboleh-bolehnya saya cadangkan kita jangan gelap orang. Penuntut ilmu memang macam tu, terutamanya selain daripada bab akidah, macam mana saya sebut banyak kali, terpecah pada perbezaan pandangan. Terpecah pada perbezaan pandangan. Keluar Salafi, ni masjid Wahabi, ni masjid Salafi, ni masjid mazhab Syafi'i. Di Mesir tuan, Masjid Husain, Masjid Sayyidina Husain di tengah-tengah Bandar Tahirah tu, dekat dengan Masjid Al-Azhar, dekat dengan Universiti Al-Azhar, Masjid Husain. Pernah satu ketika tahun 40-an, tahun 50-an, sembahyang di situ. Satu waktu sembahyang, contohnya sembahyang asar, 4 kali jemaah. Mula-mula mazhab Hanafi, kemudian imam mazhab Hanafi, kemudian imam mazhab Maliki, kemudian imam mazhab Syafi'i, kemudian imam mazhab Hambali. 4 kali sembahyang. Jadi Syekh Hasan Al-Banna kata tak boleh ni. Dalam masjid sendiri berpecah, apatah lagi kita mengharapkan orang kata umat Islam di luar sana bersatu, dalam masjid pun berpecah, nak sembahyang pun berpecah. Mana boleh? Akhirnya Syekh Hasan Al-Banna cadangkan sembahyang sekali saja, sembahyang satu jemaah ya. Tak ada masalah. Pengikut mazhab Syafi'i berimamkan imam mazhab Maliki, tak ada masalah. Semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Hari ini situ masjid Wahabi, Masjid Salafi Penjerah. Isu Salafi Wahabi hari ini timbul balik.
timbul balik selepas larangan JAKIM melarang Syekh Nuruddin Al-Banjari berdakwah menyampaikan ceramah di Malaysia. Tuan-tuan tahu kan bahawa ni JAKIM larang Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Nuruddin ni ulama besar. Saya dulu kawan dulu, saya antara orang yang mengatuk bawa dia kontak Ustaz Din Tugu. Ustaz Din Tugu Al-Stang bawa main ke Masjid Taqwa Taman Batan Indah Kepala Badan apa semua. Hari ini dia larang dia main. Berapa ramai anak murid Syekh Nuruddin yang mengaji di Mesir dulu hari ini bekerja di jabatan-jabatan agama Islam di seluruh Malaysia. Jadi dalam surat Majlis Agama Islam baru-baru ini 2 minggu yang lalu kami bincang bab ni, sama ada Syekh Nuruddin dilarang ataupun dibenarkan berceramah di Pulau Pinang. Bincang panjang. Kita antara yang cakap banyak. Saya ni daripada dulu orang panggil ahli majlis agama, mereka panggil bad boy, budak jahat. Tak kira kerja nak cakap. Saya tak boleh terima kalau orang larang, orang tanpa siasatan penyeluruh kepada Syekh Nuruddin untuk ceramah di Pulau Pinang. Saya tak boleh terima. Kebetulan mesyuarat majlis agama hari Khamis, 2-3 hari sebelum tu saya berjumpa dengan Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang, Datuk Sazali. Dia beritahu kepada saya. Dia kata dia terima surat daripada JAKIM minta Jabatan Agama Islam keluarkan surat kepada seluruh masjid di Pulau Pinang ini jangan jemput Syekh Nuruddin berceramah. Saya kata dekat Datuk Sazali, Datuk tunggu dulu, jangan berpulang surat. Ini kita bincang, Datuk buat satu paper bawa surat JAKIM larangan kepada Syekh Nuruddin untuk berceramah di Malaysia ini. Kita bincang dalam mesyuarat majlis agama. Bincanglah, pumpang sejam. Kan panas kena buka dia. Panas kita. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada beberapa 13 atau 14 perkara yang dikatakan JAKIM. Syekh Nuruddin ini mengeluarkan orang kata kalam yang bercanggah dengan peraturan dan undang-undang Malaysia. Allah. Bincang, putui. Keputusan dia Jabatan Mufti yang diketuai oleh Sahibul Sama'ah Datuk Wan Salim. Datuk Mufti kita diminta untuk berjumpa, berjumpa bersama-sama dengan ahli jabatan kuasa fatwa yang lain dengan Syekh Nuruddin. Yang ni yang paling bagus. Berjumpa, bincang. Betul ke Syekh Nuruddin pernah berpulang kalam-kalam yang orang kata bercanggah dengan akidah ke apa ke? Tengok, bapak kita terus mata pangkal dia berceramah di sini. Jadi keputusan dia sehingga hari ini tidak ada apa-apa lagi keputusan perjumpaan, dialog ataupun diskusi dengan Syekh Nuruddin dengan Jabatan Mufti. Maksudnya di Pulau Pinang masih dibenarkan. Tuan-tuan boleh panggil lagi Syekh Nuruddin main ceramah di tempat ini. Panggil ya. Tidak ada larangan ini. Kita kena rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sekiranya kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Dan kita nak didik umat Islam penuh dengan ilmu dalam ini. Sebab apa kita nak larang-larang? Beza pandangan ni biasa. Memang Syekh Nuruddin dia tak boleh terima pandangan Wahabi, Salafi apa semua. Memang dia tak boleh. Dia kata tak apa, larang aku masuk di sini. Tak apa, Malaysia satu hari nanti ni akan jadi negara Wahabi dan negara Syiah. Dia kata. Habis dia bilang habis lah. Perasaan marah tu. Jadi apa itu Syekh Nuruddin. Dan baru ni juga kita buat keputusan supaya kita menghantar 2 pasukan peguam untuk menentang 3 orang lelaki maknyam. Kan saya dah cerita kan, isu Pondan dulu kan, yang bawa kes di Malaysia ni. Kes tu di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kita tak puas hati, maksudnya umat Islam seluruh Malaysia hari ini tak puas hati dengan keputusan Mahkamah Rayuan Sivil yang mengatakan lelaki berpakaian perempuan boleh
Mahkamah Rayuan Sivil di Malaysia hari ini buat keputusan, lelaki boleh berpakaian perempuan, perempuan boleh berpakaian lelaki, lelaki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi lelaki. Jadi umat Islam kebanyakannya tidak puas hati dengan keputusan Mahkamah Rayuan ini. Jadi kerajaan Malaysia merayu ke Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang paling tinggi di Malaysia, membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan ini. Kerana keputusan Mahkamah Rayuan ini boleh memberi kesan yang amat buruk kepada perjalanan pentadbiran pengurusan Islam dan juga peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Malaysia. Amat buruk. Setakat law ni Mahkamah Rayuan Sivil kata lelaki boleh berpakaian perempuan, perempuan boleh berpakaian lelaki, lelaki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi lelaki. Itu cerita dia. Punya teruk. Saya baru balik daripada Singapura. Di Singapura kata tak boleh. Dalam tempoh sebulan ini berlaku juga di Singapura. Bagaimana satu pasangan bukan Islam, Cina, gay, lelaki dengan lelaki bersekedudukan, lelaki dengan lelaki bersekedudukan. Duduk dah 15 tahun dah, macam suami isteri jalan pegang tangan. Lepas tu kata orang Bangladesh, jalan lelaki dengan lelaki jalan pegang tangan. Lah ni tak. Orang Melayu Islam pun jalan pegang tangan pun ada lah. Di Singapura, pasangan gay lelaki dengan lelaki ni dah duduk 15 tahun, mereka ni ditangkap, lepas tu didakwa di Mahkamah Sivil Singapura. Lepas tu mereka ni lawan kerajaan Singapura. Mereka kata hak kami nak kahwin lelaki dengan lelaki, hak kami. Tapi perlembagaan Singapura kata tak boleh lelaki dengan lelaki, salah. Lalu Mahkamah Singapura putuskan tindakan hamba tak betul. Undang-undang yang sedia ada tu betul. Lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki. Tetapi di Malaysia, lelaki boleh bertukar jadi perempuan. Faham tak kan? Ini saya cerita, saya tak mahu lah sebut section-section perlembagaan apa semua. Saya nak sebut supaya kita faham. Ni, keadaan di Malaysia yang buat permohonan mencabar Islam di Malaysia adalah Melayu Islam. 3 lelaki maknya bondat. Hakim yang jatuh hukuman pun Islam juga, Melayu juga. Pemerintah pun Melayu juga. Tetapi buat hukuman bercanggah dengan syarak. Faham tak tuan? Di Singapura yang buat permohonan itu pasangan gay, lelaki bukan Islam. Hakim Cina bukan Islam. Pemerintah pun Cina bukan Islam. Jatuh hukuman seolah-olah orang kata bertepatan dengan Islam. Faham tak? Saya tak mahu sebut section-section apa semua. Sebab tu bila saya pergi Singapura baru ni, saya dengar cerita mereka sendiri. Saya pun kata dekat kawan-kawan saya, ustaz-ustaz di sana, saya pun rasa macam nak cakap muka saya. Saya nak rengau muka saya, malu saya duduk. Sebab apa berlaku di tempat kita yang dikatakan negara Islam. Faham tak Haji? Kita tak ke mana sebenarnya pentadbiran Islam di Malaysia. Sebenarnya tak ke mana tu. Banyak lagi kekosongan, lemah-lemah tu banyak lagi. Kita berhadapan dengan kumpulan mungkar dan maksiat. Sisters ini Islam, hakam apa semua. Kita perlu berjumpa dengan mereka. Beritahu kat mereka ni. Mereka ni bukannya calang-calang. Mereka ni main orang kata pimpinan-pimpinan dunia semua. Mereka berurusan dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa bersatu. Mereka cuba menyamaratakan Islam. Agama Islam ni sama taraf dengan agama-agama yang lain. Tak termananya urusan Islam, pengukuhan pentadbiran Islam di Malaysia, kita pula berhadapan dengan kumpulan ni yang nak merendahkan martabat Islam di Malaysia. Tuan-tuan, dunia. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, daripada cerita dunia apa yang disebut oleh Imam Nawawi, apa yang disebut dalam kitab Bustanul Arifin ini, kita kaitkan sedikit sebanyak apa yang berlaku dalam musim cuti ini, iaitu perkara halal dan haram berkaitan dengan kedua perkara. Dan pada masa yang sama kita sentuh juga
isu Syekh Nuruddin dan juga isu transgender. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan juga semua. Kita berhenti di sini dulu. Kat Sembilan lah. Biasanya saya ni sebelum mula kuliah ni target nak berhenti masa masuk isyak. Tengok prak sampai pukul 9 tu. Tak apa kono. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya, keluarga saya dan juga semua. Mudah-mudahan juga kesemuanya itu dalam suasana, dalam keadaan penuh kesedaran untuk mencari keredaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini. Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, unzur ila al-aqlabi kaifa taghayyarat. Ini bomba dulu lah. Kapan dulu? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi dzikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan haynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka shifaa'an min kulli da'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi